Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nik Abdul Aziz bin Ismail P124153 memegang watak sebagai guru. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Syamin binti Alias. Nombor matrik saya P122865. Saya Nur Izzatul Husna binti Burhan P122915. Saya Nur Syahira binti Johan, nombor matrik P122836. Saya Nur Alif Rabiha binti Sakidi, nombor matrik P122562. Kami memegang watak sebagai pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Okey, macam biasa kalau Ustaz masuk kelas kamu, maka Ustaz akan mengajar kamu berkenaan dengan pendidikan Islam tingkatan 1. Kamu kata 1 kan? Okey, 1 apa ni? 1 Pintar. ya, 1 pintar. Okey, baik. Mari sama-sama kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah 'alaina nikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Semua sihat ke hari ni? Sihat. Oh, alhamdulillah sihat. Hari ni kamu dah sedia untuk belajar dah sekarang? Dah? Betul? Betul. Okey, kalau dah bersedia, saya minta kita betulkan dulu kedudukan dulu. Nampak macam betul-betul bersedia untuk belajar. Pastikan buku yang dah ada atas meja tu buku pendidikan Islam. Tidak ada satu macam biasa. Okey. Baik. Siapa ingat? Sebelum kita start kelas tu, Ustaz nak tanya dulu. Siapa ingat minggu lepas kita belajar berkaitan dengan tajuk apa? Ustaz, bersuci asas kebersihan. Oh, pandai. Bersuci asas kebersihan. Tu tajuk minggu lepas yang kita dah belajar. Lupa. Ustaz ada bawa hadiah. Siapa yang jawab soalan, dia akan dapat hadiah. Rugi yang tak dapat. Okey. Terima kasih, Ustaz. Nampak biasa, tapi tengoklah. Siapa try makan nanti dia apa. Okey. Baik, siapa lagi yang nak hadiah jawab soalan seterusnya? Ada lagi soalan? Okey. Soalan yang seterusnya, bersuci asas kebersihan tadi, kan? Iaitu at-taharah. Siapa ingat at-taharah dari sudut bahasa? Saya, Ustaz. Okey, ya silakan. Suci dan bersih. Suci dan bersih, pandai. Memang berani yang pandai, yang berani bagus. Okey. Boleh ambil satu. Okey. Baik. Satu lagi yang terakhir, soalan yang seterusnya. Tadi dari sudut bahasa. Kalau at-taharah dari sudut istilah pula. Ada yang tahu tak? Saya, Ustaz. Ya. Siapa dah? Syahira kan? Dari sudut istilah saya rasa suci dan bersih daripada hadas dan najis, Ustaz. Ya. Memang pandai. Kelas satu pintar ni memang pandai. Baguslah. Boleh ambil. Jangan ambil 3 Ya, satu. Okey. Baik. Okey, sebelum kita nak mula kelas pada hari ni, kamu nampak tak atas meja Ustaz ada 3 benda yang saya bawa. Ni yang pertama. Apa ni? Air. Air, betul. Yang kedua? Daun. Okey. Dan yang ketiga? Batu. Batu. Saya kamu fikir antara ketiga-tiga ni, kenapa Ustaz bawa dan apa yang kita akan belajar? Siapa yang rasa? Boleh jawab. Ustaz. Okey, silakan. Ustaz nak mengajar pasal berwuduk ke Ustaz? Berwuduk. Air kan, berwuduk. Logik, betul?
Boleh kata betul jawapan kamu tu logik lagi. Kita bagi lagi pilihan yang lain dekat kawan-kawan yang lain lagi. Okey, kamu rasa apa? Ustaz nak ajar istinja kan? Istinja. Mungkin istinja betul juga istinja, tapi masih lagi tak tepat. Siapa lagi boleh teka? Saya rasakan Ustaz, Okey. kalau berwuduk bukan, istinja bukan, mesti alat-alat untuk bersuci. Ya. Berwuduk bukan, istinja bukan, maka jawapannya yang kawan kamu cakap tadi, iaitu senang. So kita bagi hadiah lagi, dapat lagi dah dua hadiah. Dia conquer hadiah semua ni. Hey. Okey, betul lah, kita nak belajar berkaitan dengan alat-alat bersuci. Air, yang daun yang Ustaz bawa tadi, lepas tu yang ketiga adalah berkenaan dengan batu. Semua ketiga-tiga tersebut adalah berkaitan dengan alat-alat bersuci. Ustaz tak kata tak betul pasal wuduk, pasal berkaitan dengan istinja, semuanya kita nak belajar tu berkenaan bersuci juga. Tapi yang merangkumi tiga-tiga ni adalah berkenaan dengan alat-alat bersuci. Dan juga kita nak belajar juga, air ni dia ada banyak jenis. Kamu nampak je air macam satu jenis je air ni Ustaz bawa, tapi sebenarnya dia ada banyak jenis. Nanti kita akan belajar juga pada hari ini. Okey, baik. Kamu nampak tak dekat depan? Gelap kan? Okey, magic. Tengok. Yang ni minggu lepas yang kamu dah jawab soalan tadi, yang kamu dah belajar berkenaan dengan taharah, bersuci dari sudut bahasa, dari sudut istilah. So tak perlu dah baca. Kamu dah tahu dah, tak perlu terangkan. Jadi kita pergi untuk yang seterusnya. Ni sebagai imbas kembali yang lepas-lepas yang kamu dah belajar. Nampak? Kalau hadas, kalau sebut je taharah, dia akan ada dua komponen kat bawah dia. Hadas dengan najis. Lepas tu hadas ni dia akan pecah kepada dua. Hadas tu hadas besar, hadas kecil. Macam mana kita nak angkat hadas? Dengan ni, tiga syarat. Mandi, tayamum, wuduk. Itu adalah jenis najis. So, tak nak contoh. Kita pergi, dah kamu dah belajar dah. Okey, yang ni yang kita nak belajar tadi, iaitu air. Air, macam yang saya sebut tadi ni, air. Tu ada gambar air, nampak kat depan air. Nampak Ustaz? Yang kedua adalah tanah, debu tanah. Yang ketiga adalah Batu. batu. Okey, yang ketiga adalah batu. Secara ringkasnya, kamu rasa alat-alat bersuci ni ada banyak lagi ke tak ada? Banyak lagi Ada. Ustaz. Ada banyak lagi? Mungkin. Mungkin. Memang ada banyak lagi. Kita tengok. Yang ni dikategorikan kepada tiga yang kita kategorikan tadi, iaitu air. Nampak ada? Berapa banyak? Ada. Banyak air. Tengok. 7. Pandai bilang. 2, 4, 6, 7. Betul 7. Hijau. Okey, next yang kedua, tanah. Tanah ada satu je, debu tanah yang Suci. dan batu ataupun benda besar seperti tisu, kertas, daun. Dan ianya semuanya untuk yang tu, tisu, kertas, daun tu digunakan untuk beristinja, macam yang disebut oleh kawan-kawan istinja tadi. Okey, baik. Dekat sini Ustaz ada bawa satu. Tengok, apa yang kamu rasa? Kotak misteri. Ustaz. Sebelum tu boleh tak saya tanya? Ada soalan. Okey, apa nak tanya tu? Okey, kalau tanah tu guna untuk bersuci ketika tayamum je ke Ustaz? Untuk tanah, kita gunakan bersuci ketika tayamum je ke? Untuk tanah, kita akan gunakan bersuci ketika tayamum sahaja. Digunakan untuk bertayamum. Tengok, itu dah tulis dah siap-siap. Tapi kalau untuk batu, benda besar, kita akan gunakan ketika untuk beristinja. Apabila tak ada air. Contohlah, katakan kamu ada satu situasi. Okay, bayangkan satu situasi. Kamu tengah duduk dekat padang pasir yang tak ada air. Okay, yang tak ada air. Tapi masa tu kamu berhadas besar. Apa yang kamu perlu buat? Nak cari air, tak ada air. Jadi yang inilah yang digunakan, debu tanah yang suci. Kalau debu tanah tu dah tak suci, contohnya ada kotoran-kotoran selain dari yang tak suci dah, tak kira lah kotoran apa pun, jadi tak boleh digunakan, dia tak menyucikan. Boleh ya Ustaz, boleh Okey. gunakan tanah untuk gantikan wuduk dan hadas besar lah Ustaz.
Ya. Mandi wajib. Iya. Oh. Pandai. Siapa dah kena ingat nama ni? Husna. Ya, Oh, betul. pandai Husna ni. Okey, jelas berkenaan dengan alat bersuci. Jelas. Ke ada soalan lain lagi? Tak ada? Tak ada? Ada Ustaz. Ha, apa tu? Ke dekat situ Ustaz kata benda kesat. Okey. Benda kesat tu macam mana? Contoh itu macam mana? Benda kesat yang disenaraikan dekat situ ada 3 je tu. Tisu, kertas, daun, 3 je kan? Tapi ada banyak lagi benda kesat. Tak semestinya terikat dengan kat situ je sahaja. Ustaz, kalau kayu tu benda kesat juga ke Ustaz? Kayu, contohlah kita ambil satu kulit kayu. Kalau kamu sentuh, kamu rasa kesat ke tak? Kesat, maka dia termasuk dalam golongan kesat. Tapi tapi kita lihat tadi kat sini tak ada batu kan. Batu pun antara benda kesat. Cuma kamu bayangkan tiba-tiba hari ni kamu pakai satu cincin ada batu permata. Kamu nak guna untuk bersuci istinja tiba-tiba boleh tak? Tak boleh. Tak boleh sebab dia bukan benda kesat yang boleh. Walaupun dia batu. Okay. Jelas? Jelas. Okey. Tak ada dah soalan? Ke ada soalan lagi? Kalau ada soalan lagi kita open lagi, kita buka lagi. Tak ada Ustaz. Okey, tak ada. Kalau benda yang cin tak boleh lah Ustaz kan? Ya. Dah ada memang tak boleh ada benda licin. Sebab dah tulis kat situ kesat. Baik Ustaz. Okey. Baik. Jadi, dekat sini, kamu nampak ada dekat sini? Ada satu kotak misteri. Dalam ni ada alat apa yang kamu belajar tadi? Suci. Alat-alat bersuci. Senang je alat-alat bersuci. Cuma alat-alat bersuci ni dia banyak dalam ni. Ada yang boleh digunakan sebagai alat bersuci, tapi ada yang tak boleh digunakan dan sebagai alat bersuci dalam ni. So banyaklah alat, tak kira lah ada apa. Saya tak boleh bagi tahu. Kamu ambil nanti. Syarat dia kamu ambil tanpa tengok. Jangan buka tengok dulu pilih. Tak boleh. Yang tu tak boleh. Okey. Ambil, buka je kecil je. Lepas tu ambil. Okey. Baik. Jadi dekat bawah ni ada Ustaz ada sediakan sedikit bekas. Minta Husna boleh tolong ambil kan? Bekas tu untuk kamu kategorikan antara belah mana, yang mana satu alat bersuci, yang mana satu bukan alat bersuci. Okey. Macam ni ke Ustaz? Boleh buka kan kat depan tu. Okey. Okey. Belah situ. Okey. Okey. Yang mana satu dia tulis alat bersuci, yang warna hijau ke? Ya. Okey, yang warna hijau. Jadi letak dalam kotak yang warna yang ada paparan alat bersuci tu, belah kanan Ustaz tu letak alat bersuci. Yang bukan alat bersuci letak belah kiri warna kuning tu. Boleh? Boleh. Okey, semua sedia ke untuk kita main? Sedia. Ya. Okey, kita main dengan betul-betul. Bila kotak ni Ustaz bagi dekat kawan kamu akan passing. Pas ke kawan kamu, pas. Sambil tu muzik akan dimainkan. Bila muzik diberhentikan, maka kawan kamu yang masih pegang kotak tu perlu buka dan ambil, pilih satu dan kelaskan, letak dekat mana. Jelas? Kan dia tak faham? Jelas. Boleh? Boleh. Okey, kita start Okey, sabar jangan lepas lagi. Muzik tak mula. Kita tunggu muzik mula dulu. Okey, sekejap Cepat. Siapa? Syaira. Okey, tengok kawan kamu, Syaira. Okey, buka. Kalau boleh tengok, tutup mata lagi bagus. Nanti kita tengok Apa ni? Jom. Hati, apa ada dalam tu? Apa tu? Daun kering. Daun kering. Okey. Jadi, letak kelaskan belah mana? Adakah ia dikategorikan alat bersuci ataupun sebaliknya? Saya rasa
bersuci. Tak bersuci. Betul ke salah? Betul. Ya, betul. Pandai. Daun kering adalah alat yang bersuci. Okey. So, hadiah. Tak lupa, mesti dapat. Takkan tak dapat. Dah kelaskan dengan betul, tak dapat hadiah. Boleh ambil berapa Ustaz? Satu je. Nanti habis banyak, tak boleh. Okay, baik Ustaz. Kita ada banyak lagi permainan. Okey. Baik, seterusnya kita sambung lagi. Baik Ustaz, cepat. Okey. Makin slow. Siapa pula yang kena? Okey. Boleh? Boleh. Okey, buka. Jangan tengok. Okey. Ambil. Apa tu? Sayur Ustaz. Sayur? Betul ke sayur? Sayur apa tu? Yelah sayur bendi. Okey, sayur bendi nak letak kat mana? Alat bersuci ke? Bukan alat bersuci. Ustaz tak? Ustaz tak boleh bahaya. Makanan. Kat mana? Bukan alat bersuci. Bukan alat bersuci. Betul atau salah? Betul. Yakin betul? Betul. Siapa tahu kenapa? Kenapa sayur bendi itu bukan alat bersuci? Sebab makanan ke Ustaz? Ya, betul. Sebab ia dikategorikan makanan. Kalau kita buat bersuci, kita tak menjaga adab dengan makanan. Okey, baik. Boleh kita sambung seterusnya? Boleh. Okey. Dah kena. Tengok apa yang dia dapat. Apa yang siapa dah Alifah dapat. Apa tu? Bos bahaya. Apa tu? Kaca. Ya, kaca. Nak letak kat mana tu? Saya rasa ni Bukan alat bersuci. Bukan. Pandai, memang pandai kelas ni. Betul ke salah? Betul. Betul. Okey, Ustaz lupa nak bagi coklat tadi. Ayo gula tadi. Siapa tadi yang betul tadi? Saya. Boleh ambil satu. Kena ambil. Sahaja. Mahal lah Ustaz. Satu lagi. Okey. Ustaz, kenapa kaca ni bukan alat bersuci? Siapa tahu kenapa kaca bukan alat bersuci? Agak-agaknya apa? Sebab Saya tahu Ustaz. Apa? Sebab tajam, nanti cedera kalau guna. Iya. Macam mana kamu nak guna kalau tajam? Bayangkan kaca kita sentuh pun kadang-kadang boleh terluka. Kamu nak gunakan sebagai alat bersuci? Walau dah berdarah. Okey, dapat hadiah. Ya. Banyak dah ni, masing-masing dah banyak dah hadiah. Ya Allah. Itulah. Okey, baik. Kita nak teruskan lagi ke permainan? Rasanya tak perlu dah. Kita akan pergi ke tajuk seterusnya. Semua dah dapat bezakan kan? Ya. Okey, so boleh mic datang kat sini. Kotak ni saya simpan dulu, Okey, baik. Pandai ya semua. Alhamdulillah, semua dah dapat tahu. Dapat mengkategorikan mana satu alat bersuci dan mana satu bukan alat bersuci. Baik, kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan apa tadi? Apa ni? Air. Untuk pengetahuan kamu, air ni ada banyak jenis. Macam kamu lihat tadi, kamu kata ada 7 jenis. Tapi 7 jenis tu dikategorikan sebagai air mutlak. Pembahagian air ni, dia ada dekat sini ada 4. Yang pertama sekali air mutlak, yang 7 jenis tadi. Yang kedua adalah air musyammas. Yang ketiga air mustakmal. Yang keempat adalah air mutanajis. Okey. Air mutlak ada yang tadi kamu boleh tengok, air hujan, air matahari, air sungai, air laut, air beli, air salji, ya. Itu adalah air mutlak. Kalau air mustakmal, siapa tahu air mustakmal tu air macam mana? Tak tahu. Tak pernah dengar. Air mustakmal ni adalah air yang suci. Dia suci, tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Dia bukan lagi menyucikan. Itu air mustakmal, air yang dah kita gunakan. Okey, baik. Yang ketiga adalah air musyammas. Air musyammas ni air
yang terdedah kepada matahari dalam bekas logam. Lepas tu satu lagi, dia ni biasanya tempat yang beriklim panas. Kenapa dia boleh digunakan untuk bersuci ke tidak? Air musyamas agak-agak. Boleh. Boleh. Ya. Okey, boleh betul kawan-kawan jawab boleh. Tapi makruh digunakan. Sebab kenapa dikhawatiri? Bahaya. Takut kita akan sakit bila guna. Okey, seterusnya adalah air mutan najis. Air mutan najis ni nampak tak? Ujung tu nama tu najis. So dia bercampur dengan najis. Yang menyebabkan ada lagi abang boleh baca kat situ, menyebabkan perubahan 3 benda biasanya. Pertama sekali bau, rasa, satu lagi warna. Boleh baca air yang dimasuki atau terkena najis. Tapi air itu sikit lah, lepas tu dia berubah warna. Okey. Cuma untuk pengetahuan kamu, tambahan sikit lagi. Ada satu lagi dalam konteks kamu tu, dekat info tambahan dekat bawah tu, dia tulis ada satu lagi air, iaitu air muqayyad. Air muqayyad ni air bersih, tapi dia bercampur dengan benda asing yang bersih juga. Contoh air yang kita minum, air apa? Kopi ke, sirap ke, Milo ke. Betul lah tu. Tapi air tu adakah boleh kita gunakan untuk bersuci? Ya, air muqayyad. Tak boleh pun. Tak boleh digunakan untuk bersuci. Okey. Jelas berkenaan dengan air? Jelas. Okey, jadi kita tengok gambar ni. Sahabat tahu? Tahukah kamu jenis air tersebut? Ni air apa? Sungai. Air sungai. Bolehlah air sungai. Sebab tak ada jawab air terjun. Okey, sebelah sana. Air hujan. Air hujan. Dia dikategorikan dalam air apa? Air mutlak. Air mutlak. Pandai. Nak bagi lagi ke? Tak nak bagi. Sikit lah. Kita tunggu kuis sekejap lagi. Okey. Next, kita pergi seterusnya. Yang ni mula-mula asal airnya bersih. Kita boleh gunakan untuk bersuci. Tapi tiba-tiba jatuh. Bayangkan cicak. Tapi besar ni. Bila jatuh, dia jadi warna macam tu lah. Air apa ni? Air mutan najis. Pandai. Memang kelas ni memang pandai. Satu bintang ni. Ya Allah, baguslah. Okay, next. Ni, kamu nampak tak bekas logam? Nampak. Yang ni agak-agak air apa? Musyamas ke Ustaz? Ya, musyamas. Air yang terdedah kepada matahari, cahaya matahari. Lepas tu bekas di logam. Okay, sebelah sekali ujung tu air apa? Dia tengah basuh tangan, lepas tu dia tadah pula air tu. Air yang dia tadah tu air? Musta'mal. Air musta'mal. Yang digunakan Ustaz? Ya, air yang telah digunakan. Dia dah guna dah air tu, tapi air tu masih suci lagi kat bawah tu. So dia dah tak boleh guna dah untuk mencuci. Yang ni tadi yang ada info tambahan. Siapa ingat lagi? Ni apa? Muqayyad. Muqayyad. Jangan jawab air lemon pula silap. Ni memanglah betul, tapi dia dalam kategori air muqayyad. Boleh? Okey. Jadi, kita pergi dekat kuis. Sedia semua untuk kuis? Dah bersedia? Dah. Ada soalan ke? Boleh tak Ustaz? Baik balik. Baik balik. Nak ingat dulu Ustaz kejap. Okey. Tak dapat hadiah Ustaz. Soalan. Kita ada masa berapa minit lagi tu? Ustaz, soalan senang ke susah ni? Soalan dia senang je. Syamas, okey. Syamas. Syamas, logam terdedah, okey. Oh, Ustaz, kalau syamas tu Ya, dekat Syamat. Mesir Malaysia sama je ke Ustaz? Dekat Mesir dengan dekat Malaysia. Okey, kamu bayangkan situasi. Okey, sekarang tadi Ustaz cerita yang dekat Padang Pasir. Okey, kamu bayangkan sekarang kamu dekat Malaysia. Kamu ada dekat Malaysia, tiba-tiba kamu jalan-jalan, tak jumpa satu bekas logam juga, bekas air. Ataupun lah, dalam dekat Malaysia tu, dekat atas tu ada tangki air tu besi, dia berbuat daripada besi. Dan air tu terdedah dalam matahari, kita dah buka pula, rosak penutup dia, buka. Lepas tu air tu panas. Adakah ia dikategorikan dengan air musyamas? Okey, kamu rasa apa? Yalah Ustaz. Sebab dia terdedah matahari. Tapi air musyamas dia ada lagi satu lagi syarat. Kalau kamu tengok, satu terdedah matahari, itu syarat yang pertama.
Yang kedua, dia mesti logam. Logam ni besi ke? Dan seumpamanya lah. Lepas tu yang ketiga adalah dia mestilah tempat yang beriklim panas. Panas dan kering lah sini. Kalau Malaysia, kita panas dan lembap. So dia tak dikategorikan sebagai air musyammas, walaupun berada di Kelantan, di Malaysia tengah panas. Tak dikategorikan. Kalau kamu tak percaya, kamu boleh buka fatwa wilayah persekutuan, fatwa JAKIM sendiri. Kamu tengok sendiri yang dikeluarkan. Okey, baik. Ada lagi soalan? Kalau tak cukup dah sekolah. Air mutan najis tiba-tiba tak cukup 2 kolam. Masuk najis tak cukup 2 kolam. Bau dia okey, warna dia okey, rasa dia pun okey je, tak ada ubah apa-apa pun, tapi tak cukup 2 kolam. Dia tetap air mutan najis. Tapi kalau dia cukup 2 kolam atau lebih 2 kolam, masuk apa tadi? Masuk najis, warna semua tiga-tiga tu tak berubah, maka dia tak dikira air mutan najis. Jelas? Boleh guna lah. Boleh digunakan. Okey. Bayangkan sungai tiba-tiba jatuh satu tak cicak. Ubah tak? Tak berubah kan? Banyak air tu. Kamu dia boleh digunakan untuk bersuci. Okey, ada lagi? Baik Ustaz, tak ada dah. Okey, tak ada. Kalau tak ada, kita teruskan kepada soalan kuis. Baik. Tengok soalan kuis. Okey, dah sedia? Dah. Dia okey. Kamu tengok. Apakah maksud bersuci menurut bahasa? Apa maksud bersuci menurut bahasa? Saya Ustaz. Apa? Suci dan bersih. Suci dan bersih. Kita tengok betul ke salah Siapa tak tahu? Rasa dah klik tadi. Betul. Okey, kita bagi lagi hadiah. Terima kasih Ustaz. Okey. Yang kedua, tengok sekali lagi. Soalan seterusnya, apakah maksud bersuci menurut istilah? Saya Ustaz. Apa tu? Suci dan bersih Nampak suci dan bersih? dari kuman. Dari kuman. Yang ni, kita tengok betul ke salah. Saya rasa lah macam salah. Dah dapat dah hadiah. Sorry dah. Okey. Siapa lagi nak cuba? Suci dan bersih. Saya Ustaz. Apa tu? Suci dan bersih dari hadas dan najis. Dari hadas dan najis. Tengok betul ke salah? Betul. Betul. Okey, dapat hadiah. Okey. Baik. Kita pergi seterusnya. Untuk soalan seterusnya, hadas. Yang ni tadi yang Ustaz bagi tengok seimbas lalu. Hadas terbahagi kepada berapa kategori? Ustaz jawab terus lah. Hadas ni ada 2 kategori je. Tapi sebutkan siapa yang boleh sebut. Saya tak? Hadas besar dan hadas kecil. Bijak. Hadas besar dan hadas kecil. Dapat juga. Ingat tak dapat tadi? Ya, saya Ustaz. Okey. Baik, soalan terakhir. Okey. Tengok soalan terakhir. Berapakah jenis najis mengikut hukum fiqh? Ada berapa jenis najis? 3 Ustaz. 3? Yakin 3? Kita tengok betul ke salah? Baguslah. Soalan tulis ada lagi, tapi sebab masa memang dah mencemburui, memang kita tak sempat. Jadi, untuk yang terakhir sekali Ustaz ada satu soalan. Yang ni siapa jawab soalan ni Ustaz bagi semua. Kita jawab soalan ni. Okey. Sedia soalan? Sedia Ustaz. Baik. Kamu bayangkan satu situasi Ali dia nak pergi ke surau. Dia nak pergi ke surau. Tiba-tiba dia jalan terkena air bahli yang kawan dia tengah bawa dalam plastik. Baju dia terkena. Jadi dia pun kata, air bahli kena. Ya Allah, macam mana dia nak cucikan baju ni kamu rasa dia akan gunakan apa? Lepas tu solat dia macam mana? Ataupun air yang terkena tu air apa? Dikategorikan air apa? Kalau saya nak cuba Ustaz. Okey, boleh. Okey. Kalau air bahli tu air mukoyat, betul tak? Okey, betul. Air bahli memang air mukoyat. Air mukoyat
Soyat adalah air yang bercampur tapi dia tetap suci Ustaz kan? Iya, dia tetap suci. Jadi kalau dia bersihkan dengan air biasa dan dia boleh disolat, betul tak Ustaz? Sah dengan Betul. solat dia? Betul. Oh. Walaupun air dia yang terkena tu air sirap sekalipun merah nampak tu, tapi air sirap tu air bersih. Walau dia laksanakan solat dengan sempurna semua apa semua, solat dia tetap sah sebab masih bersih. Okey. Ustaz, Ha. kalau arak? Kalau arak isu lain. Arak tu kita tengok pula. Kita sambung kat kelas seterusnya untuk arak tu soalan. Okey. Cuma sebagai terakhir sekali pergulungan hari ni, kesimpulan dia, kamu belajar hari ni berkenaan dengan yang pertama sekali adalah alat suci. Ada 3 jenis tadi. Ingat Okey, apa dia? Yang pertama sekali adalah air, yang kedua yang ketiga adalah benda besar. Lepas tu kamu belajar berkenaan dengan jenis-jenis air. Ada 4 kategori, iaitu air mutlak, musyamas, musta'mal, dan last sekali mutanajis. Memang pandai. Info tambahan, jangan lupa air mukayyan. Pandai kelas ni. Okey, jadi untuk soalan yang kawan kamu cakap tadi berkenaan dengan arak, Ustaz tinggalkan. Kita akan jumpa untuk kelas seterusnya. Yang tu dapat hadiah special siapa jawab? Bagi dia. Okey, so sebagai akhir sekali, macam biasa kita dah pada pengakhiran. So Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Baik.